Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Ami dalam My FM Studio. So, hari ini Ami akan ceritakan satu cerita yang menarik, iaitu kisah dongeng yang bertajuk Raja Bersiung. So, kisah tentang Raja Bersiung ni kisah yang memang di kalangan masyarakat Melayu memang dah tahu kisah ni tentang kisah apa. So, kisah ni berasal daripada negeri Kedah dan cerita ni sangat menarik sampaikan dia ceritakan dalam buku sastera Melayu iaitu Hikayat Merom Mahawangsa. Kemudian pada tahun 1991 dia diolah semula. Dalam version moden ni kita boleh tengoklah yang kisah Raja Bersiung ni dia dah diceritakan di mana-mana. Ada dalam buku yang budak kecil baca tu, yang buku yang pendek je cerita tu. And ada juga yang dimoviekan, tapi movie tentang Raja Bersiung ni dia version yang lama punya, macam zaman P.Ramlee gitu. So ada macam-macam lah. Kemudian version yang terbaru korang boleh tengok dekat dalam cerita Upin Ipin Keris Yang Mantunggal. Sebab dalam cerita tu Raja Bersiung ni jadi watak villain dalam cerita tu. Promotion sekejap, kalau korang belum tengok Upin Ipin Keris Yang Mantunggal, korang boleh tengok Upin Ipin Keris Yang Mantunggal dekat Astro First sebab baru saja diriliskan pada 3 Disember 2020. Pada zaman dahulu, si raja ni dia bertindak zalim terhadap rakyat dia dan rakyat dia macam takut lah dengan dia sebab kalau rakyat dia buat kesalahan sikit atau kecil je, raja tu terus masukkan rakyat dia dalam penjara. So pada suatu hari, raja ni dia makan masakan yang dimasak oleh tukang masak dia and dia rasa macam pelik dengan masakan tu. So dia pun suruh pengawal dia pergi panggil tukang masak tu untuk menghadap dia lah. Kemudian bila tukang masak tu menghadap dia, tukang masak dia macam takut lah sebab takut macam kena penjara ke apa semua kan, sebab raja dia kan zalim. So raja ni tanyalah, awak buat apa dengan masakan ni? Kenapa masakan ni rasa macam lain kan? Lepas tu tukang masak tu cakap, masa dia sedang memasak masakan tu, dia terhiris tangan dia ke jari dia, tak ingat. Lepas tu darah tu termasuk dalam masakan raja tu. So tukang masak ni rasa takut, tapi apa yang raja balas ialah, okay, mulai hari ni awak kena masak guna resepi ni. Dia cakap macam tu. Scary kan? So masakan selepas tu tukang masak tu masak, dia akan letakkan darah. So macam mana dia dapatkan darah tu? Okay, darah tu dia ambil daripada orang yang ada dalam penjara. So orang dalam penjara semua dibunuh dan darah dia diambil untuk letak dalam masakan raja. Kemudian raja ni makin lama dia makin ketagih lah dengan masakan yang ada darah ni. And sampaikan makin lama taring dekat gigi dia ni tumbuh makin panjang dan makin besar. So taring ni lah yang dipanggil siung. So sebab itulah nama dia Raja Bersiung, Raja Bertaring. So Raja Bersiung ni version Dracula lah, Dracula version Malaysia punya kan, Melayu punya. So makin lama dia makin bunuh ramai orang sampailah orang dalam penjara tu dah habis. So raja pun perintahkan pengawal dia untuk culik kanak-kanak di kalangan rakyat dia, lepas tu dibunuh. So macam ramailah orang yang tak suka dengan tindakan raja, macam sedih, macam marah apa semua kan. Pada suatu hari, tukang masak ni dia pergi letak racun dalam masakan raja. Tapi tak sempat raja tu makan masakan yang dimasak oleh tukang masak tu, anjing dia pergi tumpahkan, kemudian anjing dia makan. Kemudian anjing dia pun mati. So raja ni macam murka, dia pun suruh pengawal bunuh tukang masak tu. Kemudian tak cukup dengan tu, ada juga pemberontak daripada kalangan yang lain. So salah seorang daripada pemberontak ni adalah adik kepada menteri raja tu. Lepas tu raja pun suruh pengawal dia tangkap semua pemberontak tu, kemudian dibunuh juga. So menteri ni dia bekerja di luar negeri. Bila dia balik, dia dapat tahu yang adik dia telah dibunuh oleh raja sebab pemberontakan. So dia macam sedih dan marah lah. Lepas tu dia pun mengumpulkan menteri yang ada, dan ada juga pengawal raja apa semua. Dia pun berbincang untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dekat Raja Bersiung ni lah. Lepas tu pada satu hari, Raja Bersiung ni dia pergi keluar untuk berburu. Kemudian si pemberontak apa semua ni dia pun masuk juga hutan. Kemudian dia pun mengepung raja. So raja tahulah yang mengepung dia ni adalah orang yang memberontak. Kemudian dia pun suruh pengawal dia untuk menangkap semua pemberontak tu. Tapi pengawal dia tak buat apa-apa pun.
So dia pun rasa takut, kemudian dia pun masuk dalam hutan. So masa dia melarikan diri tu, dia pun cabut taring dia ataupun siung dia tu, kemudian dia campak dekat tempat dia larikan diri. Dan tempat tu dipanggil Baling Kedah. So dan ada juga yang mengatakan dia larikan diri sampai ke Perak. So dekat tempat Perak tu ada nama dia Kampung Raja Bersiung. Macam lebih kurang macam itulah nama dia. So masa dia dalam tempoh larikan diri tu, dia meninggal dunia. So dia meninggal dunia dengan keadaan hina lah, di mana orang tak suka dia, rakyat tak terima dah dia. Lepas tu dia dah tak ada gelaran apa semua. So ending dia agak sadis lah. Yelah, ending untuk orang yang villain, macam tu lah ending dia kan. Okey, tu je untuk kisah Raja Bersiung. Kalau korang suka video ni, korang kena like, share dan subscribe My FM Studio. And kalau nak tahu video banyak lagi, korang boleh check it out dekat My FM punya channel. And semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.